Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barik wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang untuk kita bertemu secara online untuk kita menyambung kuliah subuh kita yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Muka surat 31. Tajuk kita ini jenis-jenis wujud. Jenis-jenis wujud. Para ulama membahagikan peringkat wujud pada 4 peringkat. Iaitu pertama, wujud fil a'yan atau wujud pada a'yan, personality ataupun individu. Iaitu wujud yang terhasil di luar akal fikiran manusia, sama ada ianya dapat disingkapi oleh panca indera ataupun tidak. Para pengkaji yang membahaskan perkara ini dari sisi kewujudan membahaskannya dalam ilmu hikmah tertinggi, iaitu ilmu hikmah al-aliyah, yang mana perbahasannya adalah tentang wujud dan tidak wujud, yakni adam. Baca dulu sampai habis. Yang kedua, wujud fil azhan, atau wujud pada fikiran, iaitu sama ada ianya adalah satu konsep atau gambaran yang berada pada fikiran manusia yang menjelaskan tentang apa yang wujud di luar fikiran, seperti perkara-perkara yang wujud yang dapat dikesan oleh panca indera, mahsusat, dan keadaan-keadaannya, ataupun ianya berbentuk natijah daripada proses berfikir pada perkara-perkara yang boleh difikirkan, makhulat. Ilmu yang membahaskannya ialah ilmu mantiq. Ilmu mantiq. Yang ketiga, wujud fil lisan atau wujud pada lidah, iaitu lafaz-lafaz yang mana direka untuk menunjukkan sesuatu makna-makna yang berada pada fikiran. Ilmu yang membahaskannya ialah ilmu bahasa. Yang keempat, wujud fil binan atau wujud pada tulisan, iaitu apa yang dikhususkan pada bagaimana menulis huruf bagi menjelaskan apa yang cuba disampaikan oleh lisan dalam bentuk tulisan. Ilmu yang membahaskannya adalah ilmu imla atau ilmu penulisan.
So di sini satu lagi cabang perbahasan tentang wujud, iaitu peringkat-peringkat wujud. Ataupun kita kata ruang lingkup wujud itulah. Yang pertama, wujud fil a'yan. Wujud pada realiti. Ini dia istilah kan, jadi semua pening apa ni. Dia senang je sebenarnya. Wujud fil a'yan, dia banyak. Setengah ulama panggil wujud fil a'yan. Ada yang kata wujud fil kharij. Maksudnya wujud pada alam nyata. Wujud, saya wujud, tuan-tuan wujud, rumah wujud, kereta wujud, bumi wujud, langit wujud. Semua yang wujud itu dia panggil wujud fil a'yan tu lah. Yang pertama ni benda yang wujud pada realiti. Apa sahaja. Apa sahaja yang wujud, semuanya dipanggil wujud fil a'yan atau wujud fil kharij. Istilah bahasa Arab. Yang kedua, wujud fil azhan ni wujud hanya dalam pemikiran saja. Wujud hanya dalam pemikiran saja. Boleh jadi apa yang wujud dalam fikiran itu pun wujud di luar dan di alam nyata, fil a'yan, fil azhan, fil kharij misalnya. Fil kharij atau tak wujud. Atau tidak wujud. Dan tidak wujud tu boleh jadi memang mustahil takkan wujud ataupun sebenarnya bukan tetap mustahil takkan wujud, boleh wujud tapi belum wujud. Contohnya orang kafir kan, orang kafir dalam pemikiran dia kata berhala dia tu Tuhan. Berhala dia tu Tuhan. Orang Kristian kata Nabi Isa itu Tuhan. Itu semua dalam pemikiran dia saja. Dalam pemikiran dia saja. Di luar ni tak ada pun sebenarnya. Maknanya di luar ni memang tak ada. Memang tak ada. Jadi hanya sangkaan lah kita kata. Hanya sangkaan. Hanya satu konsep. Hanya satu konsep. Jadi benda tu tak ada pun kat luar. Ataupun cita-cita kita kata. Contoh yang lain, cita-cita. Dia bercita-cita untuk dapatkan anak yang seterusnya. Anak tu tak ada lagi. Tapi dalam pemikiran dia dah ada plan. Dia ada plan untuk buat tu, buat ni. Contohlah. Benda tu tak ada lagi di luar. Di alam nyata belum ada. Tapi dalam fikiran dia dah ada dah. Dalam kepala otak dia dah ada dah. Senang kan? Tak ada masalah. Jadi yang wujud dalam kepala otak tu sebenarnya bukanlah benda. Dia tak lihat. Maknanya kalau wujud di fil kharij atau wujud fil a'yan itu memang wujud dalam bentuk fizikal lah, sama ada zat, jirim ataupun sifat. Tapi kalau wujud dalam pemikiran itu, dia wujud dalam bentuk konsep je lah. Dia tak ada zat pun. Kalau ada, pecah lah kepala kita kan. Macam mana benda yang di luar tu semua ada dalam kepala. Benda di luar tu kan ada saiz dia, besar dia. Kemudian yang ketiga, senang je. Yang ketiga, wujud fil lisan ni. Saya sedang kuliah ni. Apa yang keluar dari mulut saya tu dipanggil wujud fil lisan. Dia tu cakap je. Kan orang kata dia tu cakap je lebih. Mana dia cakap tapi sebenarnya tak ada apa pun. Kosong je. Itu wujud fil lisan. Tapi boleh jadi juga apa yang wujud itu fil lisan, wujud juga fil kharij. Bila dia bercakap tentang benda yang realiti, yang ada pada alam nyata, maka wujud pada lisan dia dan wujud juga pada kharij dan wujud juga pada fikiran dia. Dan yang keempat, wujud dalam bentuk tulisan tu, kitab yang tuan-tuan baca, tengok, tuan-tuan tulis, WhatsApp yang kita hantar pakai teks kan, itu wujud dalam bentuk tulisan. Itu je dia nak bagi tahu. Tapi istilah dia kan. Istilah dia tu.
Sebab kita mengaji ilmu kalam, jadi kalau disebut istilah tu kita pun tak heran lah. Kemudian kaitan dia dengan akidah apa dia? Kaitan dia dengan akidah. Kaitan dia dengan akidah maknanya kalau kita fokuskan contohnya kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fokuskan kepada Allah Ta'ala dengan sifat dia misalnya. Jadi zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala kita kata wujud fil kharij, wujud fil a'yan. Cuma kita tak nampak, dia katakan ghairu mahsusat. Walaupun benda tu kita tak boleh capai oleh panca indera. Malaikat wujud fil kharij, fil a'yan. Cuma kita tak dapat tengok. Bukan benda tu tak ada, kita belum boleh tengok. Syurga, neraka dah wujud, bidadari dah wujud, malaikat wujud, jin, syaitan wujud. Cuma ketuk-ketuk pintu buka, tak ada orang kan. Sekarang tengah viral apa, ketuk-ketuk pintu, tengok-tengok tak ada orang. Jadi sebenarnya benda tu wujud. Cuma mungkin kita belum boleh melihatnya. Belum boleh melihat. Malaikat kita belum boleh melihatnya. Allah Ta'ala, syurga, neraka dan sebagainya. Wujud fil kharij. Apa bukti-bukti kewujudan dia? Kalau bukti kewujudan dia nanti lah. Bukti dia senang je. Kau tunggu je. Kau mati nanti kau tahulah wujud ke tidak. Dia wujud di alam lain lah. Sebelum ruang lingkup wujud. Di sini peringkat wujud. Ruang lingkup wujud itu dah kita bahas sebelum ni. Wujud di alam bumi ni, di alam apa ni? Dipanggil alam muluk kan. Kalau alam ghaib tu dipanggil alam ghaib, panggil alam malakut dan sebagainya lah. Kemudian sifat. Bila masuk kepada sifat, contoh ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang wujud fil kharij. Contohnya sifat ma'ani kan. Sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam itu wujud fil kharij. Maksudnya sifat-sifat itu wujud pada zat Allah Ta'ala. Tapi kalau sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman dan seterusnya, kaunuhu tu dia tak wujud fil kharij, tapi wujud fil azhan sahaja. Mana kita tahu bila Allah Ta'ala itu ada sifat kudrah, Allah Ta'ala tu kaunuhu qadiran. Bila Allah Ta'ala tu ada ilmu, saja buka. Allah Ta'ala itu bila dia ada sifat ilmu, kaunuhu aliman. Kaunuhu qadiran, kaunuhu tak ada pada zat Allah Ta'ala. Yang ada hanya kudrah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Kaunuhu itu dalam fikiran kita saja. Maknanya satu orang, contohnya satu orang tu ada ilmu, kita panggil dia alim. Satu orang tu ada ilmu. Ilmu tu wujud pada dia. Tapi alim itu tak wujud. Alim tu kita je anggap dia sebagai alim. Alim tu maksudnya orang yang mempunyai ilmu. Alim tu tak wujud. Ilmu wujud. Masalahnya ilmu tu wujud. Betul ke ilmu tu wujud? Ilmu tu dia wujud pada roh. Manusia ni ada roh, ada jasad. Ilmu manusia tu wujud pada roh. Kalau besok nanti kalau disingkapkan hijab lah, bila kita mati misalnya, roh kita, kalau kita boleh nampak roh lah. Kalau kita boleh nampak roh, kita akan nampak pada roh itu iman, ilmu, nampak. Pada jasad tak nampak. Pada jasad tak nampak. Sebab manusia ni ada dua. Manusia ni roh dan jasad. So sifat dia ilmu misalnya, iman misalnya, itu wujud. Dia tak ada pada jasad, dia ada pada roh. Roh kita pun kita tak tahu kan macam mana rupanya. Apalagi ilmu yang ada pada roh. Cuma ada gambaran dalam hadis, dalam Quran bagi tahulah. Orang kafir ni kan, roh dia bila dicabut oleh malaikat maut, roh dia dicabut dengan disentap, dengan direnggut, dengan kasarnya. Roh dia akan hitam legam, bau busuk, kurus kering. Itu roh orang kafir. Jadi sifat-sifat roh tu ada wujud pada roh itu. Hitam legam, bau busuk, kurus kering. Tapi kalau roh orang beriman, dia bercahaya-cahaya. Roh dia berbau wangi, bercahaya. Itu kan wujud. Dalam hadis, dalam Quran bagi tahu, jadi
sifat-sifat tu wujud. Itu kaitannya dengan akidah. Maknanya bila kita kata Allah Ta'ala ada sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama besar kalam, dia wujud. Kenapa kita perlu tahu sifat Allah tu mana yang wujud, mana yang tak wujud? Sebab kalaulah sifat Allah Ta'ala tu, sifat tu dia wujud, fil kharij, maksudnya wujud pada zat Allah Ta'ala, dia mesti qadim. Dia mesti qadim. Dia tidak boleh benda yang baharu dan hadis ataupun baharu ataupun berubah-ubah, tak boleh. Tapi Allah dinisbahkan juga dengan perkara yang baharu, yang berubah-ubah. Contohnya sifat af'al ataupun perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah memang baru. Allah ciptakan Zaid misalnya. Allah ciptakan fulan bin fulan, kemudian Allah matikan dia. Kan setiap hari kan. Setiap hari ada yang hidup, ada yang mati. Jadi yang ciptakannya Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala itu dia bukan wujud fil kharij. Perbuatan Allah Ta'ala tu dia i'tibari saja. Dia fi zihni saja. Allah Ta'ala tak perlu berbuat seperti kita berbuat. Contohnya yang lain, solat subuh. Pagi tadi kita solat subuh kan. Jadi solat subuh itu tidak wujud. Solat subuh itu tidak wujud fil kharij. Ketika kita melakukan solat subuh, yang wujud hanya badan kita saja, tubuh kita yang sedang berdiri tegak, kemudian tubuh kita yang sedang membaca iftitah, takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surah. Kemudian tubuh kita bergerak menuju ke rukuk. Kemudian tubuh kita bergerak i'tidal, bergerak sujud dan sebagainya lah. So solat tu tak wujud sebenarnya. Cuma perbuatan kita tegak, rukuk, i'tidal, sujud itu dinamakan solat. Dalam pemikiran kita, oh dia solat subuh. Dia solat je. Yang wujud hanya badan kita je. Dan pergerakan badan kita. Itu je yang wujud. Contoh ada seorang anak kita yang belum memayyiz. Dia pun menggerak-gerak juga kat badan dia. Dia tiu-tiu kita. Dia pun berdiri tegak, dia pun rukuk. Maka itu tak panggil solat subuh. Apa dia katalah tak sah solat dia kan. Jadi kita tak panggil itu solat subuh. Jadi semua perbuatan itu dia tidak wujud fil kharij. Perbuatan tidak wujud fil kharij. Tapi kita sebut dia lah, dia tengah masak, dia tengah berjoging, dia tengah berlari, dia tengah berdiri, dia tengah duduk. Yang wujud itu badan dia dengan pergerakan. Tapi duduk itu, berdiri itu, berlari itu, masak itu, semayang itu, baring itu, tidur itu tak wujud. Makan tak wujud. Yang wujud hanya apa? Orang yang makan dengan makanan. Yang wujud nasi, yang wujud lauk, yang wujud itu wujud. Makan tak wujud. Apa yang sebenarnya makan itu, makan ialah dia gerakkan tangan dia, ambil makanan itu, masuk dalam mulut, kunyah-kunyah, telan. Itu kita panggil makan. Tapi sebenarnya makan itu sendiri tak wujud. Makan itu satu istilah yang kita berikan kepada perbuatan dia mengambil makanan itu lalu memasukkan ke dalam mulut dan mengunyah dan menelan. Itu kita panggil makan. Istilah dia, tapi dia tak wujud. Makan itu tak wujud. Yang wujud hanya orang yang makan dengan makanan. Ini tentang wujud. Boleh kat situ? Faham? Istilah je tu. Jadi boleh jadi contohnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia wujud fil kharij, fil ayat. Jadi boleh jadi Allah Taala tu wujud juga fi zihni, fil azhan tu. Dan boleh wujud fil lisan, boleh wujud fil binan pada tulisan. Contohnya orang beriman lah, orang beriman dia yakin Allah tu wujud dalam pemikiran dia pun Allah wujud, dia pun bercakap Allah kan. Wujud dan doa ya Allah disebut kan, wujud fil lisan. Kemudian dalam tulisan, dalam kitab kita kan tulis, dalam Al-Quran tulis Allah wujud lah dalam keempat-empat. Cuma bagi orang kafir, orang yang tak percaya Allah, maka dalam apa, dalam fikiran dia tak wujud. Dalam fikiran dia tak wujud, Allah tu tak wujud. Dia sangka Allah pun tak wujud fil kharij ni. Tapi walaupun orang tu dalam pemikiran dia ke tak wujud satu benda, tak semestinya benda tu tak wujud di luar sana. Jadi kewujudan yang sebenarnya, kewujudan yang hakiki itu yang pertama tu, iaitu wujud fil a'yan.
Itu yang sebenarnya. Sama ada wujud dalam fikiran manusia ke atau tak wujud dalam fikiran manusia, itu tak penting. Bukan tak penting, maksudnya tak mempengaruhi apa yang di luar sana. Tak mempengaruhi apa yang di luar sana. Ya, ada orang contohnya kan. Contohnya apa? Dia sayang isteri dia. Tapi isteri dia dalam pemikiran dia, isteri kata dia tak sayang isteri, suami dia tak sayang dia. Maka yang wujud dalam fikiran isteri dia je lah, isteri apa ni, suami dia tak sayang. Tapi hakikatnya fil kharij itu, suami dia memang sayang dia. Atau sebaliknya. Suami dia tak sayang dia pun. Tetapi dalam fikiran dia, dia kata suami dia sayang dia. Cerita ke orang semua, suami aku sayang. Padahal suami dia ada 3 orang lagi simpan. Contohnya lah. Jadi apa yang berada di luar itu kadang-kadang boleh sama dengan apa yang ada dalam fikiran dan kadang-kadang berbeza dengan apa yang ada dalam fikiran. Tapi yang hakikat yang sebenarnya yang di fikiran. Yang hakikat yang sebenarnya itu bukan di fikiran. Dia hanya di luar. Tapi kalau dalam fikiran itu memang sama dengan apa yang di luar, itulah yang dituntut. Itulah yang dituntut sebenarnya. Maksudnya apa yang di fikiran kita sama dengan apa yang di luar sana. Jadi Allah Ta'ala wujud fil kharij, fil ayan. Kita pun dalam fikiran kita memang ada Allah Ta'ala dalam fikiran kita, wujud yang Allah tu memang wujud. Yang ketiga, keempat itu, fil lisan, fil binan itu sebenarnya itu tambahan je lah. Tambahan. Biasalah kalau dah wujud dalam pemikiran, so macam mana kita nak tahu dalam pemikiran seseorang tu benda tu wujud ke tidak? Dengan 2 cara yang terakhir tu lah, sama ada dia bercakap atau dia menulis. Ya. Kita pun kalau kita nak meluahkan sesuatu perkara yang ada dalam fikiran kita, kalau kita tak bercakap, kita tak menulis, macam mana orang nak tahu? Kan? Jadi contohnya, saya bagi kuliah ni. Saya bagi kuliah, kalau saya tak bercakap, orang pun tak tahulah apa. Ustaz ni diam je, ada dalam fikiran saya yang saya nak sampaikan. Apa dia? Kamu fikir-fikirkan lah. Tak boleh. Dia kena keluarkanlah dalam bentuk lisan percakapan. Dan dalam bentuk tulisan, buku kan ada teks tu yang di attach sekali dalam kuliah kita ni. Kat situ itu wujud dalam bentuk tulisan. Okey. Tak ada masalah, dia senang je. Istilah je nampak macam ulama. Tak ada apa pun. Nak beritahu kata wujud yang sebenarnya adalah wujud fil a'yan. Ada istilah lain fil kharij. Saya suka pakai fil kharij sebenarnya. Di sini dia kata fil a'yan. Tapi fil kharij ini sebenarnya dia lebih umum daripada fil a'yan. Tak apalah, tak ada masalah. Dia ada satu lagi pembahasan yang dia tak selit kat sini, itu lagi agak itu lagi susah sikit. Itu susah, iaitu wujud fi nafsil amri. Itu tak apalah nanti. Ada satu lagi, dia dipanggil wujud fi nafsil amri. Sebenarnya dia nak katakan wujud atau tak wujud tu ada khilaf di kalangan ulama. Apa tu nafsul amri, iaitu perkara itu sendiri. Setengah ulama mengatakan wujud fi nafsil amri ini tambahan. Wujud fi nafsil amri itu sama ada wujud pada lahul mahfuz atau wujud dalam ilmu Allah. Semua ulama kata kalau dalam pada lahul mahfuz itu wujud dalam bentuk tulisan. Masuk dalam bahagian yang ke-4 itu. Sebab di lahul mahfuz itu tertulis segala perkara. Tapi ada setengah ulama kata wujud fi ilmillah. Wujud dalam ilmu Allah. Wujud dalam ilmu Allah tu nak kata Allah ada fikiran, Allah tak ada fikiran. Allah bukan manusia kan, ada otak, ada fikiran. So wujud dalam ilmu Allah tu dipanggil nafsul amri. Menurut sebagian ulama itu ada pembahasan panjang tu di sisi falsafah Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Wujud fi nafsil amri. Tak dia termasuk dalam sini sebab itu agak tinggi pembahasan dia dan agak memeningkan. Wujud fi nafsil amri itu ialah contohnya manusia. Sebelum Nabi Adam diciptakan, manusia tu sudah wujud fi nafsil amri ke belum? Contohnya itu pembahasan yang agak tinggi lah sikit.
Maknanya bila Nabi Adam dicipta, maka wujudlah manusia. Fil a'yan atau fil kharij. Sebab Nabi Adam tu manusia. Maknanya kewujudan Nabi Adam tu menunjukkan wujudnya seorang manusia lah. Sebelum Nabi Adam wujud, manusia wujud ke tak? Fil kharij memang tak wujud lah. Fil kharij memang tak wujud. Cuma fi nafsil amri dah wujud belum? Maksudnya apa benda fi nafsil amri tu? Ulama kata manusia itu sendiri sudah diketahui tak kewujudan dia. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu kat malaikat kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia di muka bumi. Allah sebut aku jadikan khalifah di muka bumi. So malaikat dah tahu bahawa akan wujud satu makhluk namanya khalifah, itu manusia lah yang akan diciptakan oleh Allah. Masa tu belum cipta lagi. Allah dah beritahu dah kepada malaikat, aku akan wujudkan khalifah di muka bumi, iaitu manusia. Jadi finasil amri dia dah wujud sebenarnya. Itu ada khilaf. Lama kata tak, kalau selagi benda tu tak ada fil kharij, tak ada finasil amri. Kita tidak. Khilaf lah. Dia kata finasil amri itu dalam ilmu Allah. Walaupun segalanya belum ada, tetapi dalam ilmu Allah benda tu akan ada, maka sudah wujud fi nafsil amri. Ini tambahan je lah. Fokus kepada yang 4 ni cukup dah. Wujud fil a'yan, iaitu pada realiti lah. Wujud pada realiti. Tak semestinya realiti itu di dunia. Sama ada realiti itu di alam dunia atau alam muluk atau di alam malakut, alam ghaib. Tentunya roh kita, jin, malaikat, syaitan, syurga, neraka itu pun wujud fil a'yan. Syarat dia benda tu sudah wujud lah. Sudah wujud. Walaupun kita belum mengetahui. Maksudnya walaupun benda dalam pemikiran seseorang tu, benda tu tak ada, dia belum ada dalam fikiran dia, tapi tak semestinya benda tu tak ada fil kharij. Ada benda yang banyak benda yang wujud fil a'yan ini tapi tak wujud dalam pemikiran manusia. Begitu sebaliknya, wujud dalam pemikiran dia tapi tak wujud pun di luar sana. Yang dituntut itu biar sama, biar ada tatbiq, ada persamaan di antara wujud di luar dengan wujud dalam fikiran. Wujud fil a'yan dan wujud fil azhan, itu yang dituntut. So akidah sebab tu kita bahas akidah, kita kata kita wajib beriktikad, wajib beriman syurga itu sudah wujud. Fil a'yan sudah wujud. Nabi Adam kan datang dari syurga, Nabi Muhammad pergi Mi'raj kan singgah syurga. So benda tu dah wujud sebenarnya. So kita belum akses lagi lah, kita belum beri nikmat oleh Allah Ta'ala untuk mengakses dan melihat syurga tu, belum lagi. Itu banyak. Kalau orang tu nak menafikan, dah tak ada lah, tak wujud lagi lah. Mudah je kita, engkau ada roh ke tak? Kalau dia kata tak, aku tak ada roh, itu tak tahulah. Sepakat kan semua manusia mengatakan manusia ni ada roh. So kalau apa bezanya orang mati dengan orang hidup kalau dia tak ada roh? Atau tak tahulah dia atau dipanggil nama lain, tapi itu benda yang menjadi satu syarat manusia itu hidup kan, roh dia. Tak tahulah setakat ni, tak pernah dengar ni ada orang menafikan kewujudan roh dia ni. So kalau dia setuju, wujud, tunjuklah mana dia roh kau, tunjukkan. Tak boleh tunjuk. Nak bagi tahu kata benda yang wujud tak semestinya kau boleh nampak. Kita bukan bila benda kita tak nampak je berarti tak wujud. Tak, kita belum boleh nampak, bukan tak nampak. Kalau disingkapkan hijab, kita boleh nampak. Misalnya Allah Ta'ala bagi kita suatu karamah lah kita kata. Panggil keramat ataupun kasyaf. Maka orang kalau Allah Ta'ala bagi dia kasyaf tu kan singkapan. Maka dia boleh tengok kalau orang mati, misalnya di ziarah orang dah nak mati, dia tengok, kalau Allah singkapkan dia hijab, beri dia kasyaf, karamah kat dia boleh nampak malaikat cabut roh. Tapi kita tak nampak lah. Ghalibnya semua manusia tak nampak. So apa yang berada di luar sana, di alam nyata, belum tentu ada dalam fikiran manusia. Dan dia pun tak semestinya mesti kita nampak baru ada. Maka di sini itu namanya akidah.
Kita membenarkan apa yang walaupun apa yang telah ditetapkan oleh syariat lah. Walaupun kita belum nampak lagi benda tu, tapi kita yakin dia wujud. Sebab apa? Syarak beritahu dia wujud. Ini yang kita nak belajar ni kan. Maknanya kita meyakini benda yang kita tak nampak. Ayat-ayat dalam Quran yang pertama, ayat yang kedua, ketiga kan. Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Believe for the unseen. Percaya kepada benda yang tak nampak. Tapi sebab apa kita percaya? Sebab yang beritahu Allah sendiri yang beritahu. Bahkan Allah sendiri pun kita belum nampak kan. Sebab tu dibahas benda ni supaya kita berhadapan dengan orang-orang yang tak percaya agama, orang yang dia tak percaya wujudnya syurga, tak percaya wujudnya alam kubur. Sebab dia tak nampak, dia kata. Kita kena tahulah maknanya belum tentu apa yang kau nampak tu benda tu tak wujud. Dan lagi satu, tak semestinya tak wujud dalam pemikiran seseorang itu berarti dia tak wujud di luar, tidak. Jadi beruntunglah orang yang apa yang wujud di luar sana wujud dalam fikiran dia. Selarilah. Jangan bertentangan. Tetapi ada benda yang satu lagi dia kata tu dengan konsep tu kan. Ada benda yang wujud dalam pemikiran, cuma di luar sana dia bukan nak kata tak wujud, cuma dia tak sampai peringkat wujud. Itu kembali semula pada bab sebelum ni lah yang kita cerita tentang maujud, hal, amrul i'tibari, makdum. Itu tahapan-tahapan wujud tu. Itu perlu disesuaikan juga dengan bab ni. Maknanya wujud dalam pemikiran dia. Dan benda tu nak dikatakan tak wujud pun di luar, tak juga. Nak kata wujud pun tak juga. Contoh tadi macam solat lah. Macam solat. So dalam pemikiran kita dah solat. Kita dah solat subuh. Tapi kalau orang tanya, kau dah solat subuh belum? Dah. Mana? Tunjukkan kat aku. Kita nak tunjuk pun tak boleh. Kecuali kalau kita rakam lah. Itu rakam tu dia bukan, itu wujud dalam bentuk gambar. Wujud dalam bentuk gambar saja. Jadi benda solat tu sebenarnya ada. Tapi dia bukan wujud dalam bentuk fizikal solat tu kan. Dia hanya satu pergerakan yang khusus sahaja yang kita namakan solat. So dalam pemikiran kita ada solat. Di luar pun ada wujud solat tu tadi. Tapi dia bukan wujud dalam bentuk jisim atau jirim lah. Dia wujud dalam bentuk perbuatan. Itu pun ada juga konsep. Macam konsep. Bentuk tu hanya ada dalam fikiran. Tapi di fil ayan dia bukan kita kata tak wujud. Dia tak sampai tahap mawujud. Dia ada sebenarnya di luar sana, cuma dia tak sampai tahap mawujud. Dia mungkin wujud dalam bentuk makna, wujud dalam bentuk iktibar. Itu pun kena tahu juga. Kalau kita kata macam manusia lah. Dia kata manusia tu kan wujud. Manusia tu wujud. Dalam pemikiran kita pun boleh ada manusia tu wujud, di luar sana pun manusia wujud. Tapi kalau macam contoh sifat-sifat manusia itu rajin misalnya, dia tu rajin. So rajin tu wujud tak wujud? Rajin tu satu sifat, satu iktibar kepada satu manusia tu lah. Kalau kita tengok mana rajinnya, rajin tu ada kat mana? Ada kat muka dia ke, ada kat badan dia ke, ada kat tangan ke, kat kaki. Tak, kita mensifatkan dia rajin sebab dia tu orang yang rajin, suka buat kerja, contohnya kan. Jadi nak kata rajin tu wujud fil kharij pun tak juga. Sebab kalau wujud mana dia, tunjukkan, nak pegang, nak tengok, tak nampak benda tu. Benda tu iktibar saja. Tapi dalam pemikiran kita adalah wujud benda tu. Itu pun perlu disesuaikan lah. Maksudnya wujud fil ayan tu ada dia punya tahapan dia. Wujud fil ayan itu ada tahapan dia, mawujud, hal, amrul i'tibari dengan makdum. Sebelum ni dah bahas. Surat yang keberapa tu? Surat 29 sebelah je. Sebelum ni dah bahas. Okey, boleh?
Rasanya faham kot. Kalau tak ada faham boleh tanya, ni nak masuk satu lagi bab. Ini lagi. Ini falsafah. Yang seterusnya falsafah cuma kita kongsi sikit je. Kita nak memahami bagaimana pemikiran falsafah saja. Bukan kita nak tapi benda ni ada gunalah untuk supaya kita faham. Bila kita berhadapan dengan orang yang gunakan konsep falsafah ni, kita faham. Iaitu pembahagian perkara wujud kepada jauhar dan arad dalam perbahasan makulat. Ilmu makulat ni ilmu ilmu yang tersendirilah. Dia membahaskan tentang bagaimana pandangan falsafah di dalam masalah wujud. Ahli falsafah punya pandangan dalam masalah wujud. Perbahasan tentang makulat ialah al-mafahim wal-ma'ani was-suwaru al-mawjudah fi zihnil insan. Maksudnya kefahaman-kefahaman, makna-makna dan gambaran-gambaran yang wujud pada gambaran manusia ataupun fikiran manusia. Sebahagian ahli ilmu menjelaskan tentang al-maqulat. Al-maqulah istilahan ismun lil jinsil ali lil mawjud al-mumkin. Maksudnya maqulah secara istilah bererti suatu nama bagi jenis yang tertinggi bagi kewujudan yang mungkin. Iaitu satu perkara yang sejagat dan tertinggi. Ia terbahagi kepada yang pertama jauhar, zat atau benda, substance. Yang kedua arad, sifat ataupun atribut. Ada 9 jenis di sisi Aristotle dan ada 2 jenis di sisi ahli kalam. Definisi jauhar. Ma la yahtaju fi wujudihi ila syai'in akhar yaqumu bihi. Maksudnya jauhar ialah apa yang mana wujudnya tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain untuk menetap padanya. Arad pula ialah sifatun minas sifatil jauhar wala yumkinu ayyujada liwahdihi mustaqillan. Maksudnya sesuatu sifat daripada sifat-sifat jauhar yang mana tidak mungkin wujud secara tersendiri dan terasing. Ini perbahasan makulat. Okey. Menurut ahli falsafah dan menurut mutakallimin. Saya sebut mutakallimin ini adalah ulama Islam yang membahas tentang akidah lah, pembahasan ilmu kalam. Ini tak termasuklah ulama hadis, ulama yang tak percaya ilmu kalam, tak belajar ilmu kalam, dia tak tahulah benda ni, tapi rugilah. Ini ilmu tambahan. Di asalnya mutakallimin ini dia orang nak apabila zaman ahli falsafah punya pemikiran sudah masuk dan menyerang pemikiran Islam, terutamanya dalam yang berkaitan dengan ketuhanan lah, yang masyhurnya pada zaman Khalifah Ma'mun. Zaman Khalifah Ma'mun, Bani Abbasiyah. Ma'mun, Mu'tasim billah, Wasi billah. Bermula daripada situ, dia mula mengerahkan seluruh ulama supaya mengkaji kitab-kitab falsafah, membaca, memahami dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Maka ulama-ulama pun ketika itu, terutamanya ulama Mu'tazilah ketika itu, mereka pun mengkaji kitab-kitab falsafah dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Sebab falsafah ni kan bahasa dia lah, bahasa Greek, bahasa Yunani kebanyakan. Dipelajari bahasa Greek Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi ringkas ceritanya, apabila ilmu falsafah tu diterapkan dalam Islam, tujuannya sebenarnya nak memahami dululah sebelum kita nak membangkang, sebelum kita nak menolak pendapat sesuatu kelompok, sesuatu kumpulan itu, kita kena fahamlah dulu apa dia punya konsep dia. Bagaimana dia memandang sesuatu itu dalam, terutamanya dari sudut ketuhanan, dari sudut kehidupan setelah mati, dia percaya ke tidak? Cukup Tuhan ni dia percaya ke tidak?
Itu macam mana, apa dia punya konsep-konsep kepercayaan dia kepada Tuhan tu berdasarkan konsep yang macam mana. Kena faham dulu lah. Maka dikaji, maka ahli falsafah ni memang orang hebat lah. Bukan orang biasa. Ahli falsafah ni kan, Aristotle, Socrates, Plato dan sebagainya itu bukan orang-orang biasa. Maknanya dari satu sudut, maka dia orang ni orang yang hebat lah. Orang yang akal dia diberi akal oleh Allah Ta'ala dengan kebijaksanaan yang istimewa lah. Tapi apabila ulama-ulama Islam, utamanya ulama yang mengkaji akidah lah, bila mengkaji falsafah, mereka dapati ada perkara-perkara yang dipercayai oleh ahli falsafah tu benar dan ada yang tidak benar. Maksudnya apa yang bercanggah dengan ajaran Islam itu, di situlah mereka akan mula menolak ataupun berhujah ke atas pendapat tersebut untuk membatalkan hujah-hujah tersebut. Tapi kalau benda itu bersesuaian, tidak bertentangan dengan Islam, konsep-konsep yang tak bertentangan dengan Islam, maka diambil. Contohnya ahli falsafah mengatakan bahawa dua perkara yang bertentangan tidak boleh berkumpul di dalam satu masa, satu tempat. Dua perkara yang berlawanan. Contohnya siang dan malam lah. So siang dan malam tidak boleh berkumpul di suatu tempat dan di suatu masa dalam masa yang sama. Tak boleh kumpul. Contohnya di Kajang sekarang. Di Kajang sekarang ni siang ke malam? Dia tak boleh kata siang dan malam. Kajang sekarang siang dan malam. Kat surau dah siang. Kat rumah saya masih malam. Dekat kedai tu siang. Kedai kat rumah dia malam. Tak boleh. Mustahil. Sama ada siang atau malam. Dia tak boleh berkumpul serentak di suatu tempat ya, pada satu masa. Tadi kan malam. Tadi lain. Masa lain. Sebelum ni kan 4-5 jam yang lalu kan malam. Di Kajang. Itu masa lain. Masa sekarang dah siang. Ataupun sekarang ni di negara Arab masih malam. Itu tempat lain. Ini cerita pasal tempat yang sama, masa yang sama, mustahil berkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Contohnya siang dan malam. Itu dipanggil dalam istilah dalam bahasa Arab lah, dipanggil jam'u bainal naqidain. Berkumpulnya dua perkara yang saling bertentangan. Itu konsep daripada falsafah. So kita kata konsep tu tak bercanggah dengan agama Islam, bahkan memang kita pun cakap macam tu juga. So benda tu kebetulan sama itu je. Cuma cara mengungkapkannya itu gunalah istilah-istilah falsafah. Contohnya jisim, jirim, arad kan. Ini kan bahasa-bahasa yang dipakai dalam bahasa Arab pun dipakai. Misalnya arad itu dalam bahasa Arab Quran pun sebut, hadis pun sebut. Jisim, Quran pun sebut, hadis pun sebut. Cuma tak difokuskan pembahasannya kepada benda itulah. Ahli falsafah mereka bahas. Jirim tu apa, jirim ada berapa jenis, arad tu apa, arad ada berapa jenis, dibahas. Dia mengkaji benda-benda dunia ni, benda-benda yang wujud fil a'yan ini dia kaji. Dia kaji. Maknanya kita panggil kajian tentang alam kosmos, apa istilah dia, kosmologi lah, apa semua itulah, mengkaji. Maknanya dia mengkaji teori-teori. Dalam alam semesta ni ada kita nak kategorikan sebagai apa. Maka dia kata paling tinggi sekali maujud. Kemudian maujud tu terbahagi kepada dua, satu maujud dalam bentuk jisim ataupun jirim. Maujud dalam bentuk jirim. Kemudian satu lagi maujud dalam bentuk arad. Kalau jirim tu kita panggil zat. Orang Melayu pun, mungkin orang tak belajar pun, bila sebut zat, dia pening juga. Zat tu zat apa? Zat besi ke? Zat vitamin ke? Zat dalam makanan kan? Tapi zat yang dimasukkan zat tu benda lah. Benda. Zat tu benda. Dalam bahasa sains dia panggil jirim. Jirim, benda, zat sama je. Cuma istilah dia lain-lain. Satu lagi sifat. Sifat tu maknanya setiap zat atau jirim atau benda dia ada sifat. Dia.
Dia ada sifat. Sifat itulah yang dipanggil arad. Sifat tu dipanggil arad. Apalagi nak panggil pandai-pandai lah, attribute ke, qualities ke, atau apa ke. Jadi di sini pecahan ni yang tertinggi yang disebutkan ilmu tentang benda yang tertinggi, dia kata di situ kan, jenis yang tertinggi bagi kewujudan yang mungkin. Maksud kewujudan yang mungkin itu benda yang boleh ada, boleh tiada, maknanya selain Allah. Maknanya mengkaji tentang selain Allah. Jadi kita dalam akidah Asy'ariyah, dalam konsep mutakalimin, cara mutakalimin mengatakan kita mengenal sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Kita mengetahui kewujudan Allah, mengenal Allah dengan kewujudan makhluk ini. Makhluk-makhluk inilah yang menjadi bukti akan kewujudan Allah Ta'ala. Betul? Sebab Allah tak nampak, kita tak nampak Allah. Kita tak nampak Allah Ta'ala. Yang kita nampak langit, bumi, binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, tu yang kita nampak. Dan semua ni makhluk. Semua ni makhluk. Macam mana kita tahu dia makhluk? Sebab kita tahu dulu kita tak ada, lepas tu dia ada. Dia tak ada, lepas tu ada. Ada, tak ada. Ciri-ciri makhluk ni bila dia berubah-ubah, itulah namanya makhluk, diciptakan. Mula-mula tak ada, lepas tu ada. Lepas tu tak ada balik, lepas tu ada balik. Semua yang bersifat sebegitu dipanggil makhluk. Ataupun istilahnya dipanggil mungkin. Jangan pening pada istilah aja lah. Bila saya beritahu kan, setiap ilmu tu ada istilah dia masing-masing. Ilmu engineering ke ilmu kedokteran ke, ilmu apa sekalipun, ilmu tajwid ke, semua ada istilah dia kan. Fiqh pun ada istilah dia. Ini akidah. Jadi akidah ni kalau kita kata benda yang mungkin itu maksudnya makhluk. Maksudnya makhluk. Jadi apa yang kita nampak semua ni makhluk semuanya. Termasuk kita semua makhluk. Jadi ada banyak kan, ada pun binatang, pokok, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, ada macam-macam benda yang ada di dunia ni yang dipanggil makhluk ni atau dipanggil mungkin ni macam-macam. So ahli falsafah disusun. Kategori-kategori benda mungkin ni, kategori-kategori makhluk ni disusun. So falsafah pun ada menyusun, ulama mutakalimin pun ada menyusun. Di sini dia sebut bagaimana falsafah punya susunan dan bagaimana ulama kalam punya susunan. Dan di sini tak ada kaitan dengan akidah lagi. Ini tidak ada kaitan dengan akidah. Maksudnya dia hanya kaitan dengan perkara yang membawa kepada akidah. Dia bukan akidah, cuma kaitan dengan perkara yang membawa kepada akidah. Maksudnya kita kan, saya kata tadi, kita daripada benda yang wujud ini di dunia ni, yang kita nampak ni, benda makhluk ni, benda mungkin inilah yang membawa kita mengenal kepada Allah. Dia kata mana dia bukan akidah, tapi dia membantu kita, membawa kita kepada untuk mengisbatkan akidah. Kita tahu maknanya kita kaji alam semesta ni untuk kita mengenal penciptanya. Betul? Okay, ini bahagian kajian tentang makulat ini, kajian tentang makhluk, tentang perkara yang mungkin. So pembahagian dia yang paling besar sekali, satu dipanggil jirim, satu dipanggil arad. Atau apa itu jirim? Jirim tu zat ke, benda ke, boleh. Panggil zat boleh, panggil benda boleh, panggil jirim boleh. Kemudian satu lagi, sifat. Sebab setiap jirim tu ada sifat dia. Setiap benda ada sifat dia. Nak panggil sifat boleh, di sini dalam ilmu ni kita panggil arad. Jadi jirim arad. So cuma di sini antara jirim dengan jisim tu yang kadang-kadang ada orang confuse. Jirim dengan jisim. Sebenarnya boleh dikatakan sama, cuma ada beza sikit. Jirim ini dia lebih umum daripada jisim. Sebab apa? Di bawah jirim ni dibagi dua. Jirim ni ada bagi dua. Satu jirim yang dipanggil sebagai jauhar. Jirim ada dua, satu dipanggil jauhar, satu dipanggil jisim. Jauhar tu apa? Jauhar tu atom. Single atom. Saya tak tahulah apa ni. Zaman sekarang ni masih guna lagi ke tak.
single particle lah, apa nak sebut, satu benda yang dia memang satu dan dia tak boleh dipecahkan lagi lah, atau dipanggil apa, quarks, dipanggil quarks tak silap saya dalam ilmu apa nanoteknologi ni ke apa, tak istilah dia apa, quantum physics. Dia benda yang paling kecil tu dipanggil apa, quarks. Dulu zaman saya belajar dulu dipanggil atom lah. Cuma atom ni ada 3, elektron, neutron, proton kan. Cuma katanya boleh dipecah lagi. Yang tak boleh pecah tu katanya neutron ke elektron, saya tak ingat lah. Yang dalam sistem quantum physics atau nanoteknologi ni dia lagi halus kan. Maknanya dia antara 3 tu dua boleh dipecah lagi. Satu je tinggal, saya tak pasti yang mana satu, elektron ke proton ke neutron, mana satu saya tak ingat. Dia panggil quarks katanya lah. Dan dia ni tak boleh dipecahkan. Dah, maknanya itu kita tak nampak lah, dengan mata pun kita tak nampak dalam mikroskop lah. Contohnya H2O kan. H2O 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen. Itu gabungan kan. 2 hidrogen, 1 oksigen, 3 atom di situ. 2 itu pun air yang paling kecil. Yang kita nampak dalam air dalam satu gelas tu entah berapa juta hidrogen dengan berapa juta oksigen, tak tahu lah. Satu gelas tu. Ni paling kecil air H2O. Maknanya gabungan, masih lagi gabungan. Dia kalau satu saja atom, itu dipanggil jauhar. Bukan nak memahami jauhar tu apalah, bukan, sebab ulama kata tak, atom lain jauhar lain lah. Itu konsep dia. Maksudnya atom tu dari sudut sains, atom ialah benda yang paling kecil yang dia bukan bergabung dengan atom lain, tak, dia single atom. Dia tak boleh dipecahkan lagi, dia satu. Tak nampak lah dengan pandangan mata, kena tengok pakai mikroskop. Itu namanya jauhar. Dalam ilmu akidah dia panggil jauhar. Benda tak bercantum, satu. Cuma dia wujud ke tidak, itu maknanya secara single, secara tersendiri itu dia wujud ke tidak, itu ada khilaf. Ada khilaf. Maksudnya dia boleh wujud tak sendirinya. Tapi yang kita nampak sekarang ni manusia. Kalau kan kita belajarkan atom itu bergabung jadi sel. Atom bergabung jadi molekul. Molekul bergabung jadi sel. Sel bergabung jadi organ. Organ bergabung jadilah binatang ke, manusia ke, pokok ke apa ke. Yang kita tengok sekarang ni, yang kita nampak hasil dia lah yang dipanggil jisim. Kalau jisim itu maknanya atom-atom yang bergabung, sel-sel, molekul-molekul apa segala macam yang sudah bergabung dipanggil jisim. So jirim ni satu dipanggil jauhar, iaitu single atom, partikel yang satu lah tinggal. Dan yang kedua jisim itu gabungan antara 2 atau lebih manusia ni katanya ada 1.3 trillion beta cell, tak tahulah saya, sains kata, bacalah ensiklopedia ke apa ke, katanya pada manusia yang inilah yang standard, dia sampai satu masa manusia itu di standard, so dia ada lebih kurang lah sebab dia kan digemuk kadang kurus kan, digemuk tambah sikit lagi, jadi dia ada 1.3 trillion beta cell dalam tubuh manusia, lebih kurang, mungkin ada yang lebih ada yang kurang. Trillion, 1.3 trillion katanya, wallah. Dia buat nisbah, dia ambil sebahagian kan, dia orang kaji, ambil sebahagian daripada manusia, dia tengok ada berapa banyak, lepas tu dia anggarkan, dia timbang berat, dia tengok okey, berat ni banyak ni ada berapa juta sel, timbang manusia tu kalau berat 80 kilo, maknanya ada berapa sel dalam badan. Macam itulah kot dia buat kajian, Allah Ta'ala alam. So nak bagi faham makna jisim dan jauhar. So kategori dia jirim lah. Jirim tu maknanya jirim ada 2, jauhar pun dipanggil jirim, jisim pun dipanggil jirim juga. Cuma yang wujud pada alam nyata yang kita nampak sekarang ni jisim. Jauhar tu kita tak nampak. Nak nampak kena tengok pakai mikroskop, dan dia diwujud ke tidak tu pun tak pasti. Maksudnya yang dah wujudnya gabungan antara atom tu, gabungan antara jauhar tu dah memang pastilah. Contohnya manusia kan, gabungan manusia semua yang wujud ni gabungan berapa milion juta jauhar tu, tak tahulah, wallahu alam. Jadi bila sebut jirim atau jisim sama saja. Maksudnya dari satu sudut dia sama lah, sebab cuma kalau kita nak perincikan lagi, jirim ni dia di atas lah. Jirim ada 2, satu yang single dipanggil jauhar, satu yang bergabung, daripada 2 sampailah milion dipanggil jisim. Okey,
Satu lagi kategori dia panggil arat ataupun sifat. Manusia ada sifat, pokok ada sifat, binatang ada sifat, bintang ada sifat, planet ada sifat, air ada sifat, udara ada sifat, semua ada sifat. Sifat namanya arat. Sifat tu namanya dipanggil arat lah dalam ilmu kalam ini. Sifat dipanggil arat. So dua benda yang paling tinggi makhluk ini, jisim dan arat. Okey, kat situ faham jisim dan arat. Okey. Yang akan dibahas ni selepas ni ialah jisim dan arat itu sendiri. Itu memerlukan masa yang panjang juga tu. Cukup kat situ kot pengenalan tentang apa ni dipanggil ilmu makulat. Ilmu makulat fizik sebenarnya. Dalam istilah ni ilmu makulat ini fizik tu je. Kita tak masuk metafizik, tak masuk. Dia fizik saja. Kalau metafizik payah sikit. Pembahasan metafizik ni benda-benda yang gaib. Benda-benda yang gaib, metafizik kita tak bahas. Ini bahas fizik saja. Benda tabiiyat ataupun benda yang mungkin, kosmos, fizik, sama je. Makhluk, mungkinat. Istilah je semua tu, tapi mengkaji alam inilah itu. Sebab apa ada pandangan-pandangan falsafah yang akan kita tolak nanti. Itu nak akan dibahas nanti panjang bab ni. Ini agak susah sikit. Cukup. Setakat tu ada soalan. Ada soalan? Tak ada kot. Faham Boleh faham? InsyaAllah boleh. Boleh Dia mengkaji ni je, mengkaji makhluk ni, itu je. Dia nak kategori-kategorikan. Biar kita, bila kita sebut satu perkara tu, kita faham betul. Kita sebut wujud, kita faham. Wujud tu sebenarnya banyak. Wujud fil kharij ada, wujud fil azhan ada, wujud kan. Itu jenis-jenis yang wujud berada di luar daripada tu nanti ada yang kategori tertinggi dia jisim dengan arat. Nanti ada pecahan lagi lah jisim, pecahan dia arat. Paling banyak pembahasan tentang arat sebenarnya. Arat yang banyak pecahan. Tak ada soalan Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Nanti kita sambung muka surat 33 insya-Allah. Tu perincian tentang yang tadi yang saya baca tu muka surat 32 tu dia punya inilah pengenalan dia. Nanti perincian dia pada muka surat 33 dengan 34. 35. 3 muka surat. Wallahu alam. Setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tunggu dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Nak leave ni, Adik?